Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang selamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menempuh Ramadan yang ketiga pada hari ini. Okay, terima kasih Tajul sebab sudah tengok. Okay, insyaAllah hari ni saya nak berkongsi lagi seperti biasa. Saya akan berkongsi sepanjang bulan Ramadan ni sebab ni azam saya lah insyaAllah untuk berkongsi dengan kalian semua. Satu sebab nak isi masa lapang lah. And then dalam masa sama kita kat rumah mostly mesti buat kerja yang selalu buat benda yang sama semua. So why not kita buat benda lain. Macam saya dekat sekarang ni, saya dekat college. So saya kat college ni buat benda sama je, asyik tengok YouTube. So tengok benda-benda, tengok ceramah. Tapi why not kita pula yang sharing, betul tak? Okay, so insyaAllah hari ni sebelum tu kita baca ratib dulu, iaitu ratib al-haddad, iaitu Nawaitu ta'alim wa ta'alim, tadzakur wa tadzakir wa nafa'a antifa' ifada wa istifada wa ta'ala tamathuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'anil hinda wa dalata ila al-khair ibtigha wajhillah wa mardati wa furbi wa thawabih. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi tentang 3 doa malaikat Jibril yang Nabi aminkan. Nak tahu apa? Iaitu satu hari Nabi nak naik mimbar, and then Nabi pergilah naik mimbar tu kan. Nabi pun naik mimbar satu tangga. Nabi yang mimbar dengan kita yang mimbar tak adalah macam sekarang. Sekarang yang mimbar kan tinggi kan. Macam dulu tak adalah setinggi tu. So Nabi yang naik satu tangga, Nabi baca amin. Lepas tu semua orang pelik, apa tiba-tiba Nabi baca amin ni? Lepas tu Nabi naik lagi satu tangga. Lepas tu Nabi cakap amin lagi. Semua orang dah pelik lah. Semua sahabat-sahabat dah pelik. Sebab ni ganjil. Sebab Nabi tak pernah lagi tiba-tiba asyik cakap amin masa naik mimbar. Lepas tu kali ketiga Nabi naik satu tangga lagi, Nabi cakap amin lagi. Semua orang dah macam dah kenapa ni lah? Apa yang Nabi aminkan, tak ada siapa baca doa. Lepas Nabi berkhutbah, Nabi pun turun. Lepas Nabi turun tu, semua sahabat tanya. Ada sahabat-sahabat semua tanyalah sebab orang tanya-tanya sebab apa Nabi baca amin tu. Lepas tu mereka pun tanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa baca amin masa naik tangga tadi? Lepas tu Nabi beritahu, sebenarnya masa naik tangga tadi malaikat Jibril datang kepada aku. Lepas tu malaikat Jibril mendoakan, yang pertama, celakalah mereka yang memasuki bulan Ramadan tetapi mereka tak diampunkan. Lepas tu Nabi cakap amin. Lepas tu Nabi naik ke tangga kedua tu, malaikat Jibril mendoakan lagi, celakalah kepada mereka yang bila nama Nabi disebut tapi dia tidak berselawat. Nabi cakap amin. Lepas tu kali ketiga Nabi datang malaikat Jibril lagi, dan malaikat Jibril mendoakan, celakalah mereka yang masih ada ibu, ayah ataupun salah satu tapi tak membuat baik dan tak membawakannya masuk ke syurga. Dan Nabi cakap apa? Nabi aminkan. Bayangkan kalian semua, kawan-kawan semua, yang Nabi, walaupun Nabi di torture, diseksa boleh dihina sekejam-kejamnya. Lepas tu Nabi dibaling batu semua masa di Taif, dan itulah dugaan paling berat Nabi. Walaupun seberat-berat tu, dan malaikat Jibril cakap malaikat Jibril beritahu, tak ada dia cakap hang kan. Nabi beritahu yang bahasa mudah lah, hang doa lah, aku mencampakkan gunung tu di Mekah. Malaikat Jibril suruh doakan supaya gunung di Mekah tu dicampakkan kepada orang di Taif. Sebabnya diorang ni kejam sangat buat Nabi macam tu kan. Tapi Nabi cakap tak payah, semoga keturunan mereka tu akan menjadi pendukung Nabi nanti. Nampak tak? Kat situ Nabi walaupun di torture sekejam tu, sampai selipar Nabi, capai Nabi boleh bertakung air darah, tetapi Nabi tak mendoakan pun orang Taif diazab.
Tetapi untuk 3 golongan ni Nabi mendoakan dia celaka. Yang pertama iaitu celaka orang yang masuki bulan Ramadan. Kita sekarang ni lah, tapi tak mendapat keampunan pun. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebabnya kita ni lalai dengan dunia. Dalam surah Al-Anbiya, Allah berfirman di mana Allah menempelak orang yang lalai. Sebenarnya kita ni dah makin hampir dengan kiamat, tapi kita masih lagi lalai dengan dunia. Sebenarnya Allah dah tempelak kita awal lah. Allah dah ejek kita awal lah dalam Quran. Surah Al-Anbiya, buka surah Al-Anbiya ayat pertama. Allah dah bagi macam kita bagi sentak lah. Tapi kita masih lagi lalai dengan dunia. And then selama kita puasa ni, apa yang kita dapat? Cuba fikirkan. Kita hanya dapat lapar dan dahaga ke? Sebabnya semua orang berpuasa. Tapi apa yang bezakan kita dengan orang lain ialah ketakwaan. Iaitu kita kena banyakkan beramal, kita banyak baca Quran, kita banyak bangun malam, berzikir. Itulah membezakan kita berpuasa dengan orang lain berpuasa. Tak adalah kita nak cakap orang berpuasa ni just hanya lapar dan dahaga. Kita hanya menahan makan dan minum. Itu ada punya definisi, iaitu menahan lapar dan dahaga daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi sebab apa Allah jadikan bulan Ramadan ni? Bulan Ramadan ni adalah festival untuk kita beribadah sebenarnya. So, kalau macam kita, contoh macam ada festival, macam tu ada bazar lah. Bazar sekarang tak ada kan. Contoh macam kita dulu, kita ada pasar malam. So masa pasar malam tu contoh macam hari Isnin. So masa tu lah semua orang ramai. Sebab apa? Semua orang nak membeli belah. Semua orang nak membelilah makanan-makanan yang lain yang sebelum ni tak ada dalam tempat-tempat lain. Contoh macam ada kambing bakar ke, kambing panggang ke. Tapi sebab apa ada macam tu? Bila ada tarikan macam tu, barulah semua orang rasa nak pergi. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan ni sebabnya kita nak festival ibadah, di mana kita nak beribadah sebanyak boleh untuk kita, amalan kita juga. Dan Allah pun mengganjarkan orang yang menghidupkan bulan Ramadan ni, dia akan diampunkan dosa. Bukan setakat itu, dia akan dilipat gandakan pahala. Tapi adakah kita mengejar kedua-dua itu? Kita nak Allah ampunkan dosa kita, kita nak pahala kita dilipat gandakan. Tepuk dada, tanya diri. And then siapa yang dah masuk bulan Ramadan ni, lepas tu dia tak berubah pun, dia sia-sia je. Dan Nabi doakan dia celaka. Punyalah berat doa Nabi ni, doakan celaka. Doa yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Bukannya Jibril ni member lah. Jibril ni malaikat, penghulu segala malaikat. And then diaminkan oleh penghulu segala Rasulullah Muhammad Rasulullah. Bayangkan punyalah afdalnya, mustajabnya doa ni. Bahayanya, sebab itulah dia sebagai ancaman untuk kita. Siapa yang dah masuk bulan Ramadan tapi tak dapat keampunan, maka celakalah kita. So macam kita buat exam, bayangkan macam sekarang ni nak study week Study week kalau kita tak study, and then masa final kita hancur. So mesti barulah kita nak menyesal. Macam itulah juga kita dengan dunia sekarang ni. Bulan Ramadan ni Allah dah bagi peluang dah untuk kita beribadah sebanyak boleh. Lepas tu nanti ke akhirat barulah nak menyesal. Adakah kita nak jadi macam tu? Mestilah tidak. Itu yang pertama, golongan pertama. Golongan kedua ialah celaka bila Nabi Muhammad SAW disebut tapi tidak berselawat. Pada kalian yang tengah tengok ni, selawat cepat. Sebab nama Nabi disebut, Nabi Muhammad SAW. So apabila kita dengar nama Nabi, kita kenalah berselawat balik. Kerana ada hadis lain yang mengatakan bakhil, seseorang yang mendengar nama Rasulullah tetapi dia tidak menjawab dengan berselawat. Dan hatta kalau kita berselawat sekali ni, Allahumma salli ala Muhammad, Allah akan berselawat sebanyak 10 kali. Bayangkan kalau kita berselawat sebanyak 1000 kali. Selalunya ulama-ulama macam Syekh Zainul Asri dibenarkan untuk kami untuk berselawat sebanyak 1000 kali sehari. Dan guru-guru dari anak didik Syekh Zainul Asri semua, dia akan suruh kami berselawat 1000 kali. And then paling kurang pun berselawatlah sebanyak 300 kali satu malam. And satu hadis Nabi beritahu, paling kurang sangatlah kalau malas sangat nak berselawat tu, berselawatlah sebanyak 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang. Itu dah cukup untuk dapat kita syafaat ke akhirat nanti. Daripada banyak perkara kejelekan orang yang tak berselawat ni, so saya bagi 3 je ringkas. Yang pertama, dia dijauhi rahmat. Yang kedua, dia tidak mendapat syafaat. Yang ketiga, hati dia akan keras.
Sebab itulah kalau siapa pergi ke Mekah, Madinah, ke negara Arab lah, apabila mereka bergaduh, cara nak leraikan pergaduhan tu adalah dengan kita cakap sallu ala Nabi. Mereka akan terus selawat siap boleh peluk-peluk lagi. Macam pelik kan. Tapi itulah orang Arab. Mereka tahu bila kita berselawat ni, dia akan menyebabkan hati kita menjadi lembut. Itu yang kedua. Okay, yang pertama tadi orang yang masuki bulan Ramadan tapi tidak mendapat keampunan. Yang kedua, orang yang apabila Nabi disebut tapi dia tidak berselawat. Dan yang ketiga, celaka mereka yang masih ada ibu ayah atau salah satu tetapi mereka tidak buat baik kepada mereka berdua atau salah satu dan menyebabkan mereka masuk ke neraka. Nampak kita kat sini sekarang ni PKP, duduk kat rumah, siapa yang dekat rumah lah, siapa yang dekat college tu tak ada buat apa lah. Okay, kat college pun boleh juga berbakti dengan ibu bapa kita. Sebabnya dengan bakti kepada ibu bapa kita ni lesen besar untuk masuk ke syurga. Sebab Habib Omar Al-Hafiz ada kata-kata dia, sesiapa yang melayani ibu bapa dia seperti raja, Allah akan lapangkan rezeki dia seperti raja. Siapa nak mudah kahwin awal ke, dapat kerja elok ke, nak semua benda dipermudahkan, minta doa ibu bapa. Sebabnya doa ibu bapa ni kepada anak-anak lebih baik daripada 70 orang wali kutub. Ini kata-kata seorang ulama. Seorang ulama nama dia Muhammad As-Saghaf. Saya tak ingat nama. Okey, kata ulama tu 70 wali kutub. Wali kutub ni nak naik taraf kita seperti seorang wali, dia tak pernah berbuat dosa dari kecil. Pintu kewalian tak pernah ditutup, tapi pintu kerasulan dah tutup. Nampak? Semua orang boleh jadi wali sekarang ni. Tapi syarat utama dia ialah mereka tidak pernah buat dosa dari kecil. Ini adalah wali-wali Allah masih ada kat muka bumi ni. Wali Allah tu tak semestinya seorang ulama, seorang masyayikh ke apa ke. Dia boleh jadi orang yang just kutip sampah, kita nampak dia macam hina je, tapi sebenarnya dia tu adalah wali Allah. Wali Allah ni banyak dia punya kelebihan dia. Ada yang boleh pergi ke Mekah tiap hari. Tu semua Allah punya kuasa. Tu hebat. Dan walaupun sehebat-hebat wali Allah ni, lebih baik lagi doa seorang ibu kepada anak. Kerana Nabi sendiri beritahu hadis yang berbunyi, apabila kita, 3 doa yang akan mustajab. Yang pertama ialah doa orang dizalimi, kedua orang musafir, ketiga doa ibu bapa kepada anak-anak. Okey, itulah secara ringkas 3 golongan yang Nabi amin, 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Yang pertama tadi ialah celaka pada mereka yang masuk bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dan tak berubah apapun. Yang kedua, mereka yang apabila Nabi Muhammad SAW disebut tetapi mereka tidak berselawat. Dan yang ketiga, celaka bagi mereka yang masih ada ibu ayah tetapi mereka tidak berbakti kepada ibu ayah dan menyebabkan mereka masuk ke neraka. Itulah sekian. Semoga perkongsian yang saya berikan, perkongsian ringkas, perkongsian kan, bukannya bagi ceramah, bukannya bagi talk ke sampai sejam 2 jam kuliah. So ni hanya ceramah ringkas. Semoga dia bermanfaat kepada kalian dan juga untuk saya, dan semoga kita dapat amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Okay, terima kasih sebab sudi menonton dan doakan saya untuk istiqamah sampai habis bulan Ramadan ini, insya-Allah berkongsi dengan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok lah. Bye.